yang dia bagi pada masjid, itulah yang berkekalan di sana. Yang dia bagi pada pendidikan sekolah, itulah yang berkekalan di sana. Yang kau pergi umrah kali kedua, ketiga dan keempat, itu sunat. Yang wajib tahfaz. Tapi sayang tuan-tuan, yang sunat orang besarkan. Yang wajib ni tuan-tuan, yang besar wakaf ni orang tak kisah. Sayang tuan-tuan. Dalam kitab Yusuf Al-Qardawi, salah satu kitab dia nama dia Fiqh Al-Awlawiyat. Balik buka dalam kitab dia, Fiqh Al-Awlawiyat, antara mengerjakan umrah, buat kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. Dengan benda-benda lain, mana yang lebih aula? Mana yang lebih utama? Aula ni maknanya lebih utama. Ada orang yang pergi umrah 10 kali dah. Kalau dia pergi sekali 10,000 dia belanja, 10 kali 80,000 ringgit dah dia habis. Ada yang dah pergi sampai 20 kali setiap tahun. Dia pergi pula bulan Ramadan, habis 35,000. 10 kali dia dah hampir 350,000 tuan-tuan. Tuan-tuan, tadi ustaz sebut kota kita 30 juta, 30,000 minta maaf. Sekarang kota kita turun 14,000. Dulu sebelum Covid dia boleh cecah 25 sampai 30,000 orang kota. Kota. Dia setengah orang dia nak cakap Perak, dia tak kena tuan-tuan. Walaupun cakap Perak, kota tetap kota. Dia boleh faham ya? Nak ke mana? Buat apa? Itu bahasa orang Perak. Tapi kalau kota, tak ke haji ke? Tak dapat kota. Itu dia nampak. Dia bukan tak dapat lain tuan. Yang benar faham. Tak faham sudah. Ini kalau setengah orang, dia tak reti bahasa Perak, dia belasah cakap, kena tumbuk dia tuan-tuan. Kamu biar benar kamu ngotor cakapnya kata dia. Tuan-tuan, okey, kita tolak dulu haji. Kita ambil umrah. Tuan-tuan tahu tak, dalam setahun, orang Malaysia pergi umrah 250,000 orang setahun. Dulu, sebelum Covid. 250,000. Bukan 2,500. Bukan 25,000. 250,000 orang. Dan ada syarikat umrah menguruskan 60,000 orang satu syarikat. Setahun. Dan kebanyakan yang pergi bukan pertama kali. Kali kedua dan ke atas. Yang ni yang Yusuf Al-Qardawi bincang. Sebenarnya duit orang Islam cukup banyak. 250,000 setahun. Kalau darab dengan 1,000 ustaz, ada berapa juta kan? 250,000 kali dengan 10, 2.5 juta. Kali dengan 100, 25 juta. Kali dengan 1,000, 2.5 bilion tuan-tuan. Setahun duit kita. Orang kita pergi haji, pergi umrah 2.5 bilion setahun. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau 2.5 bilion duit orang umrah dikumpulkan untuk bangun pasaraya yang dimiliki oleh orang Islam, agak-agak dah berapa banyak cawangan pasaraya yang kita punya. Tak payah nak tengok pasaraya raksasa ke, pasaraya Atramen ke, tak payah. Kita dah ada dah pasaraya orang Islam. Setiap tahun 2.5 bilion. Berapa banyak hospital swasta yang dimiliki. Adik, belum dilancarkan, buat tenang loh. Duduk tempat asal balik. Ustaz belum lancarkan lagi loh. Okey. Baik, terkejut adik tu, terus balik dia kan. Tak, pasal saya nak cerita ni, sebab hak penting ni. Kalaulah 2.5 bilion dikumpulkan dalam satu tabung, agak-agak ada adik tu ketik tabung? Tak ada Ustaz. Pasal kita banyak duit. Masjid sana nak buat, peruntukan ada. Masjid sana nak besar ke tempat, peruntukan apa? Ada. Peruntukan apa ini? Orang yang pergi haji kali kedua, orang yang pergi umrah kali kedua, peruntukan dia simpan dalam satu tabung. Tabung ni untuk apa? Tabung ni buat masjid, tabung ni buat sekolah, tabung ni buat tahfiz, tabung ni buat hospital, tabung ni buat produk makanan halal, produk kerelang, produk yang menghasilkan makanan. Bayangkan 10 tahun tuan-tuan, kita ada 25 bilion duit kita.
Siapa kata orang Islam tak ada duit? Tapi siapa yang nak gerakkan benda ni? Lantik saya di menteri. InsyaAllah tuan-tuan. Kumpulkan duit ni banyak-banyak tuan-tuan. InsyaAllah. Budak-budak tahfiz takkan tunggu dekat pintu bank. Tuan-tuan tak kesian ke? Orang nak hafal Quran duk bawa tabung depan pintu bank. Pi kat lebuh raya jual bam untuk nak mak tahfiz. Sampai kita tertanya, tak ada orang bantu kau ke? Ada sekolah yang ditutup sebab tidak ada duit. Abang-abang, kenapa orang nak masuk tabung RM10? Dia susah. Kenapa nak pergi umrah RM10,000 dia tak susah? Itu soalan yang bermain di minda kita. Kali keberapa abang pergi? 4. Isteri kali ketiga. Kenapa isteri kurang? Yang kedua tu saya bawa isteri yang kedua. Oh, patut kurang. Tapi ustaz jangan khabar dia, marah dia kang kata dia. Maknanya 7 kali abang suami isteri pergi haji, tambang 8,000, beli kurma, beli jubah, buat kenuri, beli apa semua 10,000. Maknanya abang dah habis 70,000. 70,000 abang habis. Abang senang abang bagi pada syarikat umrah. Tapi 70,000 abang boleh tak bagi dekat Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas sekaligus? Berat. RM70 insya-Allah. Kenapa berat? Ini soalan dia. Sebab 70,000, 8,000 yang kita bagi untuk travel, kita boleh makan duit tu ustaz. Duduk atas kapal terbang, package. Pramugari datang. Dia tanya kita pula. Kita ada ni, you nak makan apa? Satu. Tengok pula, bos sini, tengok Mr. Bean atas kapal terbang. Nak pergi Mekah tu, tengok Mr. Bean. Oi, dahsyat tuan-tuan. Okey, kemudian bila sampai dekat airport sekali lagi, bas dah tunggu. Gedek. Oh, seronok naik bas. Sekali lagi bila sampai di hotel, semayang di masjid, balik semayang subuh, makan dah di hotel. Ngak makan. Sekali lagi turun ke bawah, jom kita ziarah jalan pula. Sekali lagi balik semayang, makan pula. Kita boleh nikmat 10,000 tu. Sebab tu orang tak kedekut. Tapi kalau bagi 10,000 pada masjid, agak-agak dia boleh enjoy tak? Bukan dia boleh buat balik. Bukan boleh dia duduk peluk tiang ni pun. Tiang ni aku wakaf tak, dia peluk siang malam. Tak boleh pun tuan. Sebab tu orang berkira. Tapi dia lupa yang dia bagi pada masjid, itulah yang berkekalan di sana. Yang dia bagi pada pendidikan sekolah, itulah yang berkekalan di sana. Yang kau pergi umrah kali kedua, ketiga dan keempat, itu sunat. Yang wajib tahfiz. Tapi sayang tuan-tuan, yang sunat orang besarkan. Yang wajib ni tuan-tuan, yang besar wakaf ni orang tak kisah. Sayang tuan-tuan. Bila saya cakap macam ni, marah pula syarikat travel. Tak, saya nak cakap, kalau kita boleh pergi umrah kali kelima, sebelum pergi umrah tu, tolonglah orang miskin. Sebelum kita nak pergi umrah kali keempat, datanglah kat masjid, saya nak bagi sumbangan dekat masjid. Terasa pula, masjid perlukan duit untuk pembesaran. Saya pula boleh pergi umrah, belanja 10,000. Terasa benar saya ni. Saya bagilah dulu 1,000 untuk saya. Saya nak pergi umrah. Yang tu tak ada siapa marah tuan-tuan. Ini jiran rumah terbakar. Minta maaf lah Leha, nak ke umrah, flight pukul 8. Yang Leha pula rumah terbakar. Dia menang dia tuan-tuan. Lagi besar duit tu kau bagi pada Kak Leha tu. Rumah dia terbakar. Suami dia mati. Abang, tak payahlah pergi umrah. Habis tu aku dah bayar deposit 1,000. Burn lah bang weh. 7,000 tu kita bagi dekat Kak Gaya. Anak dia sakit jantung berlubang, abang, perlukan duit. Tuan-tuan, sebab tu dalam Islam, dia ada nama fiqh al-awlawiyat. Fiqh yang keutamaan. Ada orang ustaz, dia ajak saya pergi umrah, pergi haji. Saya jadi duta. Ustaz, kami datang ni nak minang ustaz jadi duta. Buat apa? Duta haji. Oh, bagus. Macam mana tu? Kita orang nak buat konvoi, naik ES5, buat haji. So, ustaz lah duta dia. Maksudnya,
Maksudnya ustaz naik sekali lah. Kita pergi. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan bayangkan saya naik motor ES5 pergi ke Mekah, tuan. Agak-agak sampai terowong menora tu, saya turun balik, tuan-tuan. Saya kata, abang-abang pergi naik motor, saya pergi naik, pergi terbang. Menyusahkan diri awak, membahayakan nyawa awak. Islam tak suruh macam itu. Menyusahkan, berbulan bertahun-tahun pula dah bagi. Dah pergi naik sana. Tuan-tuan, jangan kita duk nampak satu benda daripada satu sudut. Oh, aku benda. Ada benda yang lagi besar yang kita boleh buat. Salah satunya tadi, wakaf. Salah satunya masukkan dalam satu tabung khas. 250,000 orang setahun, bagi 1,000 pun cukup, tuan-tuan. Berbilion dia boleh dapat. Berpuluh bilion dia boleh dapat. Yang inilah yang bantu orang Islam. Gerakkan yang ini, tuan-tuan. Tak boleh gerak peringkat kebangsaan. Kita gerakkan peringkat karya kita. Sebab tu saya cukup jarang nak bawa orang yang pergi haji. Yang banyak-banyak kali saya kata, Kak, sudahlah Kak. Kalau Kak nak wakaf, masjid depan tu. Nak wakaf. Saya rekomen pula mana masjid yang perlukan wakaf. Ni. Masjid tak lama ni saya masuk lah ni. Masjid Sa'ad Ibni Abi Waqqas ni dalam Senarai. Baik abang bagi kat masjid ni. Masjid ni aktif, masjid ni bagus. Nak buat tanah kubur baru, nak buat balai lintang baru, nak buat tempat sembahyang baru. Supaya masjid ni lagi ramai boleh masuk. Baik akak wakaf di sana, akak lagi besar. Habis tu akak tak payah pergi umrah. Silakan pergi, saya tak larang. Cuma saya kata ini kali kelima. Alangkah baiknya akak wakaf untuk akak ke akhirat berpanjangan. Lepas tu akak pergilah. Kalau akak tak nak pergi langsung pun tak apa. Sebab ini kali kelima. Akak wakaf sepenuhnya. Itu lagi besar. Nama dia apa? Namanya Al-Aulawiyat. Fiqih keutamaan.